topik kita 2.2.6, penukaran saiz data bagi fail image dan fail audio. Tajuk kita hari ni. Okey, tengok. Penukaran saiz data. Kita akan bincang, yang paling penting kita nak bincang ni, main topik kita adalah saiz data untuk fail image. Image digital dan juga audio digital. Okey. Image digital dan audio digital ni kita dah belajar dah sebelum ni kan? Okay, sekarang kita nak tengok saiz data. Okay, yang pertama. Okay, yang pertama ni paling kecil. Ni paling kecil ialah bit. Okay, bit tu adalah unit data terkecil bagi komputer. Bit adalah unit data terkecil. Bit ni sebenarnya singkatan bagi, siapa tahu bit tu apa dia? Singkatan bagi gambar. Gambar bukan. Singkatan bagi binary digit. Perkataan asal dia adalah binary digit. Nampak tu? BI, lepas tu dia ambil T dekat hujung ni. Itu sebab kita panggil bit. Binary digit ni, kalau ayat mudah kita panggil sebagai nombor asas 2. Nombor perduaan. Nombor perduaan terdiri daripada berapa nombor? 2, iaitu? 1 dan 2. 0 dan? 1. Betul. 0 dan 1. Jadi, bit ni terdiri daripada 2 digit sahaja. Sama ada 0 ataupun 1. Okay. Di mana 0 dan 1 ni lah yang kita gabungkan membentuk satu aksara. Okay, kita tengok jenis yang kedua. Unit yang kedua kita ada unit byte. Byte ni besar. Besar sikit dari bit. Okay, byte ni 8 bit membentuk 1 byte. Maksudnya 1 byte sama dengan 8 bit. Okey? 1 byte sama dengan 8 bit. Byte tu apa? Byte ni boleh mewakili aksara. Byte tu adalah aksara. Okey? 1 byte mewakili 1 aksara. Contoh aksara. Kita belajar dalam bab sebelum ni, aksara contohnya aksara A. A terdiri daripada 8 bit. Okey, contoh A. A tu, saya tulis A huruf besar kan, boleh tengok buku teks muka surat 35. A diwakili oleh 01000001. Nampak tak? A besar. Kalau A kecil diwakili oleh 01100001. Yang ni boleh rujuk muka surat 35. Okey, lagi kalau kita tengok nombor. Nombor kita ada nombor 1. Contoh nombor 1. Okey. Nombor 1 diwakili oleh 00110001. Ini nombor 1. Kalau simbol, contoh simbol adalah ni. Tanda seru ni. Tanda seru diwakili oleh 00100001. Okey, yang saya nak terangkan dekat sini, byte ni dia boleh mewakili aksara. Aksara ni apa? Aksara ni boleh terdiri daripada huruf besar, ni huruf besar, huruf kecil, nombor ataupun simbol. Dan juga arahan, contohnya space. Okay, space juga adalah aksara. Enter, delete, control, backspace, semua tu adalah aksara. Aksara ni semua diwakili oleh gabungan berapa bit ni? Berapa bit kita ada? 8. Berapa bit? Di mana ada ni? 8. Berapa bit? Satu aksara diwakili.
oleh 8 bit. Ni satu aksara A ni diwakili oleh 8 bit. Pasal apa 8? Bilang tengok ni. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nampak tak? 8 bit membentuk satu aksara. Aksara A. 8 bit ni membentuk aksara apa? Aksara nombor 1. Faham tak ni? Jadi kita kata 1 byte sama dengan satu aksara. Ini, aksara ni diwakili oleh 1 byte. Okey, 1 byte berapa bit? 8 bit. Okey. Lepas tu, besar daripada byte kita ada kilobyte. Kilo. Okey, besar sikit lah daripada byte. Bila kita sebut kilo, kilo ni mewakili berapa? Siapa tahu? Kilo tu mewakili berapa? 1000. Gigabyte. 1000. Kilo. Mewakili nombor berapa? Mewakili 1000 kan? Sebab tu kita sebut kilogram. Kilogram tu maksudnya 1000 gram. Kalau kilobyte, dia macam 1000 byte. Tapi dalam komputer, kilo ni dia tak mewakili 1000. Kilo ni diwakili oleh kilo. Dia bukannya 1000 tau. Dalam komputer kilo bukan 1000. Kilo adalah 2 kuasa 10. Kuasa 10. Cuba tekan kalkulator. Tahu tak macam mana nak tekan kuasa? Macam ni. Tekan 2 dulu dekat kalkulator. Semua tekan sekarang. Lepas tu tekan simbol macam bumbung tu. Simbol macam ni. Kuasa. Lepas tu tekanlah nombor 10. Berapa awak dapat? Ada yang dapat tak? 2 kuasa 10 berapa? Berapa? 1000. 1024. 24, ya betul. 1024. Okay. Jadi dalam komputer, 1 kilobyte bukannya 1000 byte. Tetapi 1 kilobyte sama dengan 2 kuasa 10 byte. 2 kuasa 10 byte adalah 1024. Yang ni kena ingat. Kenapa dia guna 2? Ni. Pasal apa dia guna 2 kat depan ni? Dalam komputer kebanyakan asas tu dia guna 2. Sebab apa 2? Sebab data paling kecil dalam komputer adalah 0 dan 1. 0 dan 1 ni ada berapa keadaan? Ada 2 keadaan lah kan? Ni ada 2. Sebab itulah kilobyte ni ialah 2 kuasa 10 byte. 2 kuasa 10. Okey. Okey. Kemudian kita masuk kepada megabyte. Yang tak faham tanya tu kan? Okey, megabyte. Megabyte ni lagi besar daripada kilobyte. Okey. Megabyte adalah 2 kuasa berapa? 2 kuasa 20. 2 kuasa 20 byte. Berapa 2 kuasa 20 byte? Tekan kalkulator. Abang apa? 10,000. 10 juta. Berapa? 10,000. 2 kuasa 20. Awak boleh tengok dekat buku teks ya. Muka surat tadi saya habaq muka surat 65. 1 juta. Bukan muka surat 61. Sorry, 61 ya. Jadi 2 kuasa 20 byte sama juga tekan macam ni. Kita dapat 1048,576 byte. Unit dia masih sama, byte. Okay. Sebab mega ni, mega maksudnya juta. Okay, dalam matematik mega maksudnya juta, million. Million tu maksudnya ada 6 kosong dekat belakang dia. Okay, kalau dalam matematik biasa ada 6 kosong. Million kan? Tapi dalam komputer sebab 2 kuasa 20,
Jawapan dia 1,048,576 byte. Tengok ni, tempat kosong dia macam ada 6 jugalah. Okay, ingat macam tu. Okay, seterusnya yang besar lagi kita ada gigabyte. Gigabyte agak-agak 2 kuasa berapa? Awak dah nampak dah ni 2 kuasa 10, ni 2 kuasa 20. Gigabyte 2 kuasa? 30. Berapa? 30. 30, betul. Saya dengar tapi tak berapa clear. Okey, 2 kuasa 30 byte. Berapa 2 kuasa 30 byte? Tekan kalkulator. Gigabyte adalah billion. Dia besar daripada juta. Juta tadi million. Okey, gigabyte billion. Ni kalau tengok dekat buku teks 1073741824 byte. Okey? Macam itulah dia punya aturan dia. Daripada bit, byte. Byte ni ialah 1 byte. Berapa bit? 1 byte berapa bit? 8 bit. Ini kena ingat. Okey, next kita sambung lagi. Tak faham tanya. Unit storan data yang ni macam saya terang tadi. Tapi dalam bentuk yang lebih mudah lah yang ni. Okay, paling kecil kita ada bit. Bit adalah 0 dan 1. Unit data paling kecil. Kena ingat. 1 byte. 1 byte sama dengan 8 bit. 8 bit membentuk satu aksara. Aksara ni boleh jadi apa? Nombor. Ya, pandai. Huruf, nombor, simbol kan. 1 kilobyte 2 kuasa 10. Yang ni kita buat tadi kan. 1 megabyte 2 kuasa 20. Macam ni. 1 gigabyte 2 kuasa 30. Nampak besar kan? Kalau 1 terabyte. Terabyte 2 kuasa 40. Dia bertambah sebanyak 10 kuasa dia. Boleh ingat kan? Senang je kan? Ada soalan? Ada. Ada, kita sambung lagi. Okey, yang ni daripada buku teks. Hubungan antara bit, byte, kilobyte, megabyte semua ni. Okey, yang ni sama macam saya terang tadi, so tak payah ulang lah. Ni unit data paling kecil semua-semua ni kan. Yang ni contoh dia. Contoh nanti awak baca sendirilah. Ini tak apa, boleh baca sendiri. Yang saya nak tekankan tu bab pengiraan tu. Okey, kita sambung next. Kalau tak rugi data lah, duk bincang yang ni kan. Okey, yang ni yang penting ni. Bagaimana menukar saiz data? Macam mana kita nak tukar saiz data? Kita kena tahu dia yang kecil, okey, paling kecil adalah bit. Lepas tu dia jadi byte. Kilobyte, megabyte, gigabyte, terabyte. Semua dah cekap dah yang ni kan? Okey. Yang penting awak kena tahu tulis. Okey, setiap kali kalau soalan berkaitan penukaran data ni, biasakan awak tulis daripada kecil sekali byte. Kilobyte, megabyte, gigabyte, terabyte. Tulis macam ni dulu. Tulis jarak-jarak. Lepas tu kita kena tahu yang mana yang kecil, yang mana yang besar. Byte ni kecil kan? Kecil. Nampak ni? Yang sebelah sini kecil. Yang sebelah kanan besar. Okay? Tapi kalau kita banding dua ni, yang ni kecil, yang ni besar. Okay? So, yang mana sebelah kiri, kiri adalah kecil. Okay? Yang sebelah kanan tu dia lebih besar. Okey, cara nak ingat dia macam ni. Ketua nak ingat dia. Tak susah pun. Yang penting awak tulis ni betul. Daripada byte, kilobyte, megabyte, gigabyte, terabyte. Kalau susunan ni tak betul, masalah lah. Ya? Okey, kecil ke besar. Ingat nah. Kalau daripada byte nak ke kilobyte, maksudnya kita daripada kecil. Ini kecil kan? Byte kecil, kilobyte besar kan? KB, awak ingat. Kalau KB, ambil yang hujung ni. KB adalah bahagi. B ni untuk mewakili bahagi. Maksudnya, daripada byte nak ke kilobyte, awak kena bahagi. Bahagi dengan 1024. Faham tak? Ini simbol bahagi. Dalam komputer tak ada simbol bahagi yang macam ni kan? So saya guna yang ni.
Maksudnya daripada byte nak ke kilobyte, kita bahagi dengan 1024. Okey. Ataupun kita bahagi dengan 2 kuasa 10 lah. 2 kuasa 10 tu 1024. Okey, nanti kita tengok macam mana nak buat. Daripada kilobyte nak ke megabyte. Kilo dengan mega, yang mana kecil, yang mana besar? Megabyte. Kilobyte kecil ke besar? Kecil. Kecil. Okey. Megabyte Small. kecil ke besar? Nak buat apa? Lagi. Bahagi. KB. Kalau K tu kali tau. Bahagi. Bahagi. Bahagi dengan berapa? 102. 1024. Kena ingat setiap satu ni mesti 1024. Bila awak langkah banyak tu kena bahagi banyak kali lah. Okey, seterusnya sama juga yang ni. 2 langkah, 3 langkah. Okey, sama juga. Megabyte ke gigabyte, kecil ke besar? KB. Bahagi juga kan? Bahagi dengan 1024. Sama juga yang ni. Bahagi 1024. Okey. Ada soalan tak? Okey, contoh ya. Saya bagi dalam bentuk angka, nombor. Katakanlah data tu saiz dia 10578 KB, kilobyte, sama dengan berapa megabyte? Macam mana nak buat ni? Satu 105,780 kilobyte sama dengan berapa megabyte? Macam mana nak buat? Bagi. Kita bahagi ke darab? Bahagi. Darab. Bahagilah. Kita besar. Kilobyte ni kecil. Megabyte ni besar kan? KB. Bahagi. Jadi bahagi dengan 1024. Jadi tekan kalkulator tengok. Berapa? Tekan kalkulator. 1057. Siapa dapat jawapan? Bahagi 1024. Siapa dapat? 103.3 megabyte. 3 gigabyte. Ya. Betul kan? Ni dia ada. Belakang ni kita ambil setakat 1 tempat perpuluhan. Macam tu lah nak kira dia. Senang je kan? Okay, next. Kita tengok yang bawah pula. Yang bawah ni, daripada nilai yang besar, kita nak tukar ke nilai yang lebih kecil. Okay. Tengok ya. Terabyte ke gigabyte? Terabyte ke gigabyte maksudnya daripada besar ke kecil. Nak buat apa besar ke kecil? Kita? Darab. Kita darab. K tu kali lah kan. Kali tu bahasa kita. Sepatutnya darab lah. Ingat macam tu. Darab 1024. Sama juga yang ni pun. Daripada besar ke kecil. Darab bahasa buku. Darab. Okay. Besar ke kecil? Darab. Darab 1024. Boleh tak ni? Boleh. Boleh ya. Senang sangat kan? Yang penting you boleh lukis macam ni. Lepas tu kena tahu yang mana kecil, yang mana besar. Dan kena tahu nombor dia memang 1024 saja. Antara ni, kaitan antara dua yang dekat-dekat ni, 1024. Okay. Okay, next. Okay, ini daripada buku teks, muka surat 61, size file image digital. Yang ni yang penting saya nak tunjuk ni. Gambar foto kebun teh kamera Highland di bawah mempunyai resolusi. Resolusi itu apa? Resolusi itu adalah pixel. Okay. Resolusi dia 300 dpi. 300 dot per inci. Maksudnya dalam 1 inci itu ada 300 pixel. Okay, 1 inci ni semua ni ada 300. Ke bawah pun ada bintik-bintik tu ada 300. Okay. Dan berukuran 17 inci darab 13 inci. Okay. Maksudnya yang ni panjang dia 17 inci. Yang ni lebar dia 13. Ini. Okay. Fahamkan dulu yang ni.
Panjang, lebar. Lebar dia 13 inci. 1 inci tu ada berapa piksel? 1 inci berapa piksel? Berapa piksel? Ha? 1 inci berapa piksel? 300 kan? 300 dot. 300 pixel. Dot. 300 dot. 300 titik ni. Titik-titik halus-halus ni. Ha, dalam 1 inci tu ada 300. Jadi, berapa titik daripada hujung gambar ni ke sini? Okey, tengok kat sini. Dia panggil, dia ni dia panggil lebar. Lebar. Ni lebar. 19.890.000. Okey, ini jawapan dia. Jalan kira kita kena kira untuk lebar dulu. Lebar dari sini ke sini ialah 17 inci. 17 inci darab dengan 300. 1 inci ada 300. Faham tak? Faham. Faham. Okey. Okey, 1 inci tu ada 300. Yang ni dia ada 17 lah, 17 inci semua ni. Okey. Kotak-kotak ni sampai hujung tu ni ada 17. 17 dan kotak kecil ni dalam 1 inci tu ada 300. Jadi kita buat 17 darab 300. Okey. Jadi kita dapat 5100 piksel. Okey, daripada sini titik tu, jumlah titik tu adalah 5100 piksel. Okey, px. Panjang gambar tu ialah 13 inci. 1 inci ada 300. Okey, 300 piksel. Jadi bila kita darab, kita dapat 3900 piksel. Faham tak setakat ni? Okey, ini tak habis lagi. Faham. Tak habis lagi. Untuk kita tahu resolusi kita kena darab. Piksel panjang darab, ni bukan resolusi, ini dimensi, sorry. Dimensi kita kena darab lebar darab panjang. Lebar adalah 5100 yang ni. Darab dengan panjang 3900 yang ni. Bila darab dapatlah ni 19.890.000 piksel. Okey. Ini jumlah piksel dia. Untuk gambar ni, gambar kelabu ni. Gambar yang ada warna pun sama juga. Okay, lebar dia ada berapa piksel? 17 kali 300 sama dengan 5100 piksel. Ini 13 darab 300 sama dengan 3900 piksel. Okay, jadi jumlah piksel dia ni. Imej skala kelabu. Dalam imej skala kelabu, 1 piksel ialah 8 bit. 1 piksel ni boleh mewakili 8 bit ataupun 1 byte. Jadi, saiz file imej skala kelabu, saiz dia adalah 19.890 piksel darab dengan 1 byte. Jadi, kita akan dapat dalam unit byte. Okay, ini adalah unit byte. Daripada unit byte, macam mana kita nak ke kilobyte? Daripada byte, macam mana nak pergi ke kilobyte? Bahagi. Ya. 104. Kecil ke besar kan? Kecil ke besar, Ya. bahagi. Bahagi dengan 1024. Okay? 4. Dia ambil jawapan dalam byte ni, bahagi dengan 1024. Dapatlah macam ni. Unit dia kena tukar lah, dah jadi kilobyte. Daripada kilobyte nak tukar ke megabyte. Bahagi dengan 1024. Ambil jawapan kilobyte ni, bahagi dengan 1024. Dapatlah 18.97 megabyte. Boleh? Macam mana kalau nak tukar ke gigabyte? Kira macam mana nak buat? Darab megabyte ke gigabyte. Megabyte ke gigabyte?
Kecil ke besar? Buat apa? Bahagi. Bahagi 1024. Okey, cuba kita bahagi tengok. Tekan kalkulator. Berapa jawapan dia? Dalam gigabyte. Tekan sekarang. Siapa dapat jawapan? Siapa dapat jawapan? 0.018. 018. Betul. Tapi ada 85 kan? Ya. Jadi kita buat 0.0185. Ambil 8, ambil lagi satu digit dekat belakang. Okey, jawablah 4 digit ataupun 0.019. Bundarkan. Siapa jawab tu? Syed ke? Faris? Ya, cikgu. Okey, betul lah jawapan tu ya. Orang lain pun boleh, senang saja. Okey, seterusnya kita tengok. Jadi untuk image berwarna. Tadi image kelabu. Kelabu 1 piksel 8 bit. Untuk image berwarna, 1 piksel adalah 3 byte. 3 byte maksudnya berapa bit? 3 byte sama dengan 24 bit. 24 bit. Okey. Tapi kita nak kira dalam unit byte. Jadi kita buat macam ni. Jawapan yang kita dapat ni untuk image berwarna 19,890,000 piksel tu kita darab dengan 1 piksel berapa? 1 piksel berapa byte? 3 byte. So darab dengan 3. Jadi dapat jawapan dia berapa? Bagi tahu saya berapa jawapan. Terlindung sikit ni. Berapa? Tak tahu nak sebut dah, nombor besar sangat. 59,670 byte. Oh, juta. Sorry. Saya pun silap sebut. 59,670 byte. Bagus yang betulkan saya tu. Bagus. Alert dia. Okey. So inilah jawapan untuk byte. Bila kita jawab dalam byte, nombor dia jadi nombor besar kan? Besar sangat. Bila kita nak jadikan nombor depan ni lebih pendek, kita tukar ke unit yang lebih besar. Byte kita tukar ke? Nak tukar ke kilobyte. Macam mana nak buat? Kecil ke besar? Bahagi. Bahagi 1024. Jadi kita ambil lah. 1024. Yang ni boleh kan? Daripada kilobyte nak ke megabyte. Kilobyte ni bahagi dengan 1024. Itu tak puas dia bagi. Okay, saya nak tanya lagi. Satu lagi awak tambah. Macam biasa, macam ni juga. Daripada megabyte tukar ke gigabyte. Macam mana nak buat? 50? Darab. Oi. Mana ada darab? Kecil ke besar? Bahagi. Bahagi. Pandai lampau. Tak darab bahagi. Tembak aja. Pemain cikgu. Apa jawapan dia? Tekan kalkulator. Cuba tekan. Kalau tak tekan sendiri, tak tahu nak buat jalan kira nanti. 0.055. 0.055 Sat. 1 kos. Ya, betul. 0.055 tapi belakang tu 5 kena bundarkan. Jadi berapa? 56. Ya, 0.0556 ataupun 0.056 saja pun boleh dah. Jawab 3 tempat perpuluhan kan? Okey. Saya rasa ramai yang boleh jawab ni. Yang minat matematik mesti senang je bagi dia. Okey. Senang je ni Janji kena cuba. Jangan mengalah. Kena try. Tengok-tengok nombor banyak-banyak ni jangan takut. Cuba buat. Never give up. Okey. Seterusnya kita sambung lagi. Tak banyak dah. Sekarang ni kita bincang tentang image. Image digital.
Gambar kan? Lepas ni kita akan bincang tentang apa agak-agak? Saiz apa? Tentang komputer. Saiz file audio pula. Lepas ni audio, okay? Sekarang image, ni audio. Okay. Untuk audio ni formula dia panjang sikit lah. Tapi tak susah juga. Kena cuba ya. Benda susah kalau cuba berulang kali dia jadi senang. Okay, tengok kat sini. Saiz suatu audio digital, saiz audio digital bergantung kepada pelbagai faktor. Sebenarnya bergantung kepada 4 faktor. Tak apalah, pelbagai pun boleh lah. Tapi kalau nak senang hafal, tulis ada 4 faktor. Faktor dia apa? Kadar sampel. Ini faktor pertama. Ni, kadar sampel. Faktor kedua, kedalaman bit. Faktor ketiga, apa dia? Bilangan saluran. Sama ada mono atau stereo. Kalau bilangan saluran mono, Oh, ya, ya. mono ni berapa hari tu sahabat? Darab dengan 1. Darab dengan Stereo darab dengan 2. 2, pandai. Okey. Faktor yang keempat adalah durasi. Durasi ni maksudnya tempoh masa. Okey. Setiap satu faktor ni dia ada unit tersendiri. Unit dia. Macam kadar sampel, unit dia hertz. Hertz ke, megahertz ke, kilohertz ke. Tapi dalam formula ni kita gunakan unit hertz. Kalau soalan bagi dalam kilohertz, kita kena tukar ke hertz. Dah tahu dah kan macam mana nak tukar tadi? Okay, daripada megahertz ke hertz. Okay. Lepas tu, kedalaman bit unit dia byte. Mesti guna unit byte. Jangan guna unit bit. Nanti salah. Kalau dia bagi 8 bit, berapa byte? Kalau dia kata 8 bit, kita kena tukar ke byte. Berapa byte? Byte. 8 bit berapa byte? 64. Bukan 64. 128. Bukan. 8 bit berapa byte? 8 bit adalah 1 byte. Hampa bagi jawapan nombor besar-besar. Kan tadi saya Kita bagi hafal nombor genap je aku. 1 byte 8 bit. Jadi 8 bit 1 byte lah. Kalau saya kata 16 bit, berapa byte? 16 bit berapa byte? 2 kan? Macam tu lah. Selalu dia guna 8, 16 atau 24. Kalau 24 bit, berapa byte? Berapa byte? Apa? 24 bit, berapa byte? 3. 3, pandai. Okay. Jadi mesti guna unit byte C. untuk kira tu. Ini adalah darab dengan saluran. Ada terlindung sikit kan. Saluran dalam soalan dia akan bagi. Kalau dia kata saluran mono, darab dengan 1. Kalau dia kata stereo, darab dengan 2. Lepas tu darab lagi dengan duration. Durasi tempoh masa dia mesti dalam saat. Kalau soalan bagi dalam minit, mesti tukar ke saat. Okey? Okey, kita tengok latihan. Lebih mudah faham lah tengok latihan. Okey, contoh kat sini. Ini daripada buku teks. Muka surat berapa ya? Muka surat berapa ni? Bagi tahu Ustaz. Muka surat 62. Okey, ni dia bagi banyak contoh. Contoh suara manusia. Suara manusia, saiz audio seminit. Okey, kita nak cari saiz audio seminit ni. Saiz audio. Okey. Saiz audio, unit dia adalah byte. Yang ni macam mana nak dapat ni? Saiz audio tadi kita kata dipengaruhi oleh berapa faktor? 4 faktor. Iaitu kadar sampel, kedalaman bit, saluran dan durasi. Jadi nak dapat jawapan saiz audio, kita darabkan. Kadar sampel dalam hertz, betul dah, unit dia betul. Baik, okey, check unit dulu. Ni saat betul. Jadi tak payah tukar dah. Jadi kita darab dah.
22,050 darab 1. Darab 1. Darab 60. Dapatlah jawapan macam ni. Faham? Nanti boleh cuba sendiri ya. Contoh kalau DVD 48,000 Hz darab dengan 2 byte. Darab dengan stereo 2. Darab dengan 60. Dapat jawapan macam ni. Okey, nanti tengok sendiri. Semua ni darab saja. Darab dapat jawapan macam ni. Seterusnya, tak faham tanya ya. So kita ada yang last rasanya. Okay, yang ni yang last. Okay, yang ni yang last. Dia nampak macam susah tapi tak susah. Jangan takut. Okay, tengok Saya letak formula dekat atas supaya senang awak nak rujuk. Size file audio. Pada sampel darab kedalaman bit, darab bilangan saluran, darab durasi. Ini contoh soalan. Soalan periksa akan keluar macam ni. Kira saiz maksimum file audio jika maklumat berikut diberikan. Kemudian kira saiz file audio dalam unit bit, byte, kilobyte, megabyte, gigabyte, terabyte. Okey. Sekarang saiz maksimum file audio mesti dalam unit apa? Mesti dalam unit byte. Kalau kita kira semua ni, kita akan dapat jawapan dalam unit byte. Okey, jadi kita kira kedalaman bit dia bagi 16 bit. Jadi kena tukarlah 16 bit. Kita nak guna unit byte. 16 bit berapa byte? 2. 2 byte. Bagus. Saluran dalam soalan dia bagi stereo. Stereo maksudnya 2. Okey. Senang je. Kadar sampel dia bagi 192 kHz. Nak kena tukar ke tak payah tukar ni? Kena tukar ke tak payah? Kena tukar. Kena tukar sebab kilo. Kita nak guna unit hertz. Kan? Jadi kilohertz. KHZ. Nak ke hertz. Kilo lagi besar. Besar ke kecil? Darab. Darab. Betul. Kali. Baguslah. Kilo tu 1000 kan? Jadi 192 darab 1000 dapat 192,000 Hz. Hertz ni, ni dia buat dah ni. 192 ni 192,000 Hz. Hertz tu sebenarnya adalah sampel sesaat. Sampel sesaat ni samalah dengan Hertz. Okey, sama. Okay. Durasi dia adalah 46 minit. Kita nak guna unit apa? Saat. Macam mana nak tukar minit ke saat? Darab dengan 60. Dapatlah 2760 saat. Okey, jadi kita dah dapat. Hertz dah dapat, settle. Byte pun dah dapat. Stereo. Yang ni saat pun dah dapat. Jadi, size file audio kita darab semua. Ni kan? Yang ni yang penting ni, yang bawah ni. Okey, kita guna formula yang atas ni kan? Size file audio ni sama dengan Hertz dia adalah 192 Hz darab dengan 2 byte, darab dengan 2 sebab stereo, darab dengan 2760 saat. Jadi dapat jawapan dia, bila tekan kalkulator dapat jawapan macam ni. Jawapan ni mesti dalam unit byte. Yang ni tolong ingat. Yang ni. Byte, mesti unit byte. Okay. Lepas tu, soalan kata tukar daripada byte tukar ke bit. Okey. Daripada byte tukar ke bit. Okey. Nanti saya tunjuk macam mana. Bit. Bit lagi kecil daripada byte kan? Darab. Pandainya sebab ada jawapan ni ya. Okey, bit ni kecil, byte tu besar. Kaitan dua ni adalah 8 tau. Bukannya 1024. Kena ingat. Sebab 1 byte 8 bit. 8 saja, bukan 1024. Lepas tu KB NG kan. Yang ni barulah kaitan dia 1024. Yang ni bit ke byte mesti 8. Jadi kita dapat byte nak tukar ke bit. Maksudnya daripada kecil ke besar ke kecil? Besar ke? Besar kecil. Besar kecil buat apa? K kali. Kali dengan
8. Sebab itulah dia buat macam ni. Kalinya 8 ataupun darabnya 8. Ya. Jadi kita akan dapat bila darab dapat banyak juta tau. Bukan juta ni. Bilion. Bila darab dia akan dapat lagi besar. Okey, dapat macam ni. Trillion boleh masuk cikgu. Okey, seterusnya kilobyte. Kilobyte ni maksudnya kita ambil daripada byte. Ni jawapan kita byte ni. Nak letak ke kilobyte, kita bahagi dengan 1024 macam kita buat tadi. Lepas bahagi, tekan kalkulator dapat macam ni. KB. Daripada kilobyte nak tukar ke megabyte, ambil jawapan ni. Bawa ke depan ni. Nampak ni? Bahagi dengan 1024 dapatlah dalam megabyte. Saya tak payah terang lah, yang ni dah tahu dah kan? Daripada megabyte nak tukar ke gigabyte. Bawa yang jawapan megabyte ni bahagi dengan 1024. Okay, dapatlah dalam gigabyte. Lepas tu bawa 1.974 ni dalam gigabyte ni bahagi dengan 1024 untuk dapat jawapan dalam unit terabyte. Faham tak? Bila unit terabyte, awak tengok unit terabyte, unit besar. Angka depan tu nampak kecil lah kan? Sebab unit dia besar. Kalau unit dia kecil, kilobyte, angka depan tu nampak besar. Sampai juta-juta. Okay? Tengok ni. Megabyte pun dia, bila unit tu makin besar, nombor jadi makin nampak kecil lah. Nampak je kecil, sebenarnya nilai dia sama. Nilai dia sama, cuma unit dia je lain. Okey, ada soalan? Kalau tak ada soalan, saya rasa sampai sini saja kelas kita. Nanti saya bagi nota. Tolong salin dalam buku nota.